Baik, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, um, kita bertemu kembali setelah lama. Saya rasa kita tak ada sesi ni. Okey, jadi untuk JKT kali ini, untuk masa cuti ni, kita akan belajar, teruskan sesi pembelajaran. Okey, kita akan tengok bab 4, iaitu pembesaran dan pengecilan. Okey, jadi saya harap anda semua bersedia lah. Bersama jangan lupa modul anda tingkatan 4 pastikan ada, dan juga alat kelengkapan yang diperlukan untuk melukis. Okey, jadi untuk bab pembesaran dan pengecilan ni, kamu akan diterangkan dengan konsep pembesaran dan pengecilan untuk melukis pembesaran dan juga pengecilan rajah dengan menggunakan dua kaedah, iaitu nisbah sisi dan juga nisbah luas. Okey, ada dua kaedah yang akan digunakan untuk pembesaran dan pengecilan, iaitu nisbah sisi dan nisbah luas. Okey, jadi saya akan teruskan. Okey, kalau ikut konsep pembesaran dan pengecilan ni, okey, kalau kita tengok dalam rajah ni, rajah 4.11 ni, okey, pusat pembesaran, image, objek dan juga image. Okey, ni contoh dia objek objek sebenar. Okey. Yang kecil ni, okey, pengecilan. Yang besar ni sudah itulah pembesaran. Okey, objek dia dekat tengah-tengah ni, objek ataupun asal saiz asal dia. Okey. Kalau kamu tengok nisbah dia 1:1. Okey, ni juga satu lagi kaedah nak tahu sama ada dia pembesaran atau pengecilan. Okey, kalau pengecilan, kalau kamu dapat di sini nombor yang, okey, kalau nisbah tu nombor yang di belakang tu menunjukkan saiz asal objek. Yang di hadapan tu saiz image dia nanti. Okey, jadi kalau nombor di hadapan kecil daripada yang di belakang, yang tu menunjukkan dia adalah pengecilan. Okay, berbeza juga dengan pembesaran. Kamu tengok dekat nisbah dia. Kalau nombor di hadapan besar, nombor di belakang kecil, yang itu dimasukkan pembesaran. Okey. Okey. Kalau kamu tengok dekat sini, okey, nanti kita akan gunalah konsep nisbah tersebut. Nisbah, kamu kena ingat balik macam mana kamu buat nisbah dulu. Mesti ada garisan cerun, kemudian bahagikan kepada contohnya kat sini 4 bahagian yang sama besar. Okey, tinggal kat sini nombor 3 sebab ni ditunjuk 4. Jadi 2 kali ganda daripada saiz asal sebab tu 4. Saiz dia asal nombor 2, 1/2. Jadi setengah lah daripada saiz asal dia. Okey. Boleh tengok nanti dekat buku teks. Okey, ni info tambahan. Okey, yang macam saya terangkan lagi, kau boleh baca dekat sini. Maksud pengecilan, kalau kamu tengok nombor nisbah tu, kalau nombor hadapan kecil, pengecilan. Kalau nombor di hadapan tu lagi besar daripada nombor belakang, itu adalah pembesaran. Okey, yang pertama kita tengok yang pertama, nisbah sisi. Okey, nisbah sisi. Ini satu contoh poligon ABCDE. Poligon yang tidak sekata. Kecilkan rajah mengikut nisbah sisi, 3:5. Okey, kamu tengok dekat langkah yang diberi ni, langkah 1, 2, 3, 4. Okey, yang pertama, pilih pusat pengecilan. Okey, sebab apa pengecilan? Dah dia bagi tahu dah, kecilkan rajah nisbah 3:5. Okey, 3:5. Nombor di hadapan kecil daripada nombor belakang. Jadi, yang nombor di depan ni image, nombor di belakang saiz objek. Okey, dia akan pilih lalu pusat. Pusat pengecilan. Okey, jadi yang mudahnya A dipilih sebagai pusat pengecilan, dan daripada A kamu akan buat garisan condong. Garisan condong ni, okey, garisan condong, dan akan dibahagi, garisan condong tersebut akan dibahagikan kepada 5 bahagian yang sama besar. Okey. Sebab ini dia bagi contoh AE. Okey, dia akan ambil penanda aras dia AE, garisan AE. Jadi garisan AE akan dibahagikan kepada 5 bahagian yang sama besar. Okey. Okey, dekat apa
bahagian yang kelima akan disambungkan dengan titik E. Kemudian garisan yang selari akan dibuat pada tempat ataupun titik yang ketiga. Sebab kita nak bahagi kepada, kita nak kecilkan kepada 3 bahagian. Okay. 3 nisbah 5. Di 5 masih wajib garis, kemudian kena buat garisan yang selari kepada titik nombor 3. Okey. Kemudian buatkan garisan, tandakan E prime. Okey, titik E yang asal E, E yang baru adalah E prime. Dan okey, langkah yang ketiga dia akan buat garisan pencaran. Okey, yang ni disebut garisan pencaran. Daripada pusat pengecilan A sepatutnya akan digaris ke semualah, ke semua bucu yang ada, iaitu D, C dan juga B. Jadi dia cuma buat garisan D dengan C sebab B, A, B sudah adalah garisan. Kita tak perlu buat. Dan langkah yang keempat, okey, dengan menggunakan kaedah. Yang ni kamu kena gunakan apa? Gabungan set square kamu untuk buat garisan yang selari. Okey, contohnya D, E prime, C, D prime dan juga B, C prime. Okay. Yang ni kaedah berdasarkan buku teks. Okey, nanti saya akan tunjukkan dengan kaedah bertulis. Saya cara melukis dia. Okay. Dan yang terakhir sekali, hitamkanlah objek yang kecil tu. Okey. Hitamkan objek yang 3/5. Jadi dapat nampaklah perbezaan 3 bahagian pada 5 bahagian. Okey, ni dia dah pengecilan, dah siap dah dia punya pengecilan objek. Okey. Okey, saya tak akan bagi pada garis lurus lengkok, saya tak akan pergi lagi. Jadi ini secara asasnya lah, kalau kamu lihat okey, kamu boleh ulang balik langkah-langkah ni 1 sampai 5. Okey. 2 kaedah Okey, saya terus skip. Kita nak tengok kaedah satu lagi, iaitu kaedah nisbah luas. Saya nak tunjukkan Okey. Okey, apa beza dia nisbah sisi dengan nisbah luas? Okey, untuk nisbah luas, dia punya permulaan kaedah untuk dapatkan pembesaran atau pengecilan tersebut dia berbeza sikitlah. Okey. Okey, kalau tengok ni, ajar A, B, C, D, E, F. Okey. Langkah yang pertama ni untuk nisbah luas Yang tadi nisbah sisi, untuk nisbah luas. Okey, panjangkan garisan B. Okey, kita akan pilih Yang pertama kita akan pilih pusat pembesaran atau pengecilan. Kalau dalam kes ni masih lagi titik A dipilih sebagai pusat pembesaran atau pengecilannya. Kalau dalam kes ni adalah pusat pembesaran sebab dia ini pembesaran nisbah luas 4/3. Okey. Jadi panjangkan garisan BA, kita garis panjangkan ke belakang sebab A adalah pusatnya. Panjangkan sampai ke belakang. Kemudian dengan menggunakan kompas set kamu, buat bukaan A sampai B. Okey, A, B. Kemudian berpusat di A, pusingkan kamu punya kompas bukaan ni ke belakang. Kenalah pada garisan yang kita panjangkan tadi. Okey. Lepas tu, berpusat di A, kita akan buat garisan condong dan akan bahagikan garisan condong tu kepada 4 bahagian. 4 bahagian yang sama besar. 4 bahagian yang sama besar sebab dia nak nisbah 4. Nombor yang depan besar 4. Jadi kita garisan nisbah yang kita buat ni, kita ambil nombor yang paling besar lah. Kalau 4, 4. Kalau 5, 5. Kita ambil nombor yang paling besar untuk buat berapa bahagian sama besar tu. Okey, jadi kemudian 4, 3. Buat 3 sambungkan dengan cukuran yang kita buat tadi lah. Kita sambungkan 3 dengan sini. Okay, kita akan dapat 3 prime. Kemudian selarikan garisan ni ke nombor 4 yang atas. Bukan nombor 4 prime yang bawah. Ke nombor 4 yang atas. Okay, dapat dah 4 prime dekat bahagian bawah. Okay, jadi kita dapat dah dia punya pembesaran BAB tu. Kita akan dapat B prime. Okay, kat sini lah.
A, B bukan B prime lagi. Dapat 4. Okey, langkah yang kedua. Okey, kita kena buat cari titik tengah antara B dengan 4 prime. Cari titik tengah antara B dengan 4 prime. Okey, kita dapat cari titik tengah. Contohnya dapatnya dekat X, cari titik tengah. Dan buat semi bulatan B sampai 4 prime. Okay, langkah yang ketiga, cari titik tengah. Okey, buat garisan yang berserenjang daripada A yang memotong. Okey, dari pusat ni A kan, garis straight ke bawah, yang susun garis 90 darjah ke bawah. Jadi kita akan dapat persilangan pada semi bulatan yang kecil pada P, semi bulatan yang besar pada Q. Kemudian, ni panjang sikit kaedah dia. Okey, P sambungkan dengan B yang asal. Kemudian, kena buat garisan yang selari pada Q. Garis selari sampai Q. Kita akan dapat P prime. Kedudukan B yang baru, B prime. Okey, bila dah dapat kedudukan B prime yang baru ni, langkah yang berikutnya sama seperti dengan kaedah nisbah sisi yang awal tadi. Okey. Yang ni saya akan tunjukkan kaedah melukisnya sebentar lagi. Okey. Nanti saya akan tunjukkanlah. Kalau kurang faham dengan kaedah yang dinyatakan dalam buku teks ni, saya akan tunjukkan step by step kemudian. Tapi tujuan asal di sini adalah nak tunjukkan kepada kamu lah dua kaedah yang terlibat dalam pembesaran dan pengecilan, iaitu nisbah sisi dan juga nisbah luas. Okey. Saya harap kamu dapat faham dengan apa yang telah pun dikatakan. Okey, nanti kita akan sambungkan dengan video yang berikutnya. Okey, jadi dia dengan video ni saya rasa kamu dapat jawablah soalan soalan daripada modul. Okey, kamu boleh jawab soalan daripada modul. Pada muka surat 31, soalan 1 sehingga soalan 5. Okey, jadi soalan 1 sehingga soalan 5. Jadi kamu tak ada masalah untuk menjawab soalannya. Okey. Sampai sini dulu. Kita akan bersambung lagi kemudian. Okey, terima kasih.